Alright, what's up everyone? Selamat datang ke Aperture Podcast. Kita berjumpa lagi this week dan harap semua sihat sejahtera. So this week kita ada dua guest, dua bukan guest lah, seperti biasa dua. Zaf, kita punya pakar dekat sini, dan kita ada Nabila. Nabila last week dia tak ada sebab dia sampai sekarang dia tak tengok lagi cerita Spider-Man. Dia tak sumbangkan lagi kredit 1 billion yang Spider-Man dah capai sekarang ni. Nabila still. Apa khabar Nabila? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ada apa-apa sebab tak tengok lagi cerita Spider-Man ke apa ke? Tak ada orang belanja? Betul, dan tak ada kesempatan lagi. Okay, dan seperti biasa expert kita, Zaf. Apa khabar Zaf? How are you doing Zaf? Semua sihat? Baik. Semua sihat, alhamdulillah. Okay. Tak banjir Tak banjir lah. Tak ada, aku tak terkesan lah dengan banjir setakat ni, alhamdulillah. Itulah, baru dengar news tadi, berita tadi, I think ada kawasan baru yang baru recover dah banjir balik dah. Agak berat lah nak melalui. Harap-harap semua tabah yang terlibat dah kan. Musim-musim hujan macam ni memang dia year end. I think a lot of things needs to be done by the respective parti yang terlibat kan, untuk supaya benda ni tak berulang lagi in the future. But anyway, this week kita nak sembang sikit, nak cerita sikit, nak review sikit pasal satu movie yang telah dinanti-nantikan hampir 20 tahun dah, ada almost 20 years kan cerita ni kan. I think it's kan? The first one 1999. 1999 sampai dia punya trilogi dia habis. I think about 2006 2005. Revolution. Reloaded dengan Revolution. Tak ingat. Early 2000 lah. Tapi early 2000, tapi dah lama lah cerita ni, orang nantikan. So this week kita nak review cerita The Matrix Resurrection. Yes. Welcome back Mr. Anderson. Kan? Saja pakai ni semata-mata nak sebut tu nak jadi Agent Smith. Okay, cerita Matrix Resurrection ni lah. So macam seperti cakap tadi, cerita ni kiranya yang telah dinanti-nantikan. I mean, dia sebenarnya tak ada plan pun nak buat part 4 lah cerita ni. Tapi I guess because a lot of people is expecting to have like a sambungan pada tapi technically the trilogy tu dah habis dah sebenarnya. Technically trilogy tu dah habis Tapi I think pressure daripada fan base kan. And then team okay. Aku tak rasa pressure fanbase sangat lah. I mean just the studio ambil kesempatan je. Milking lah, nak milk lah. Okay. Tapi dah lama kot gap dia. Banyak je cerita yang diorang revive lama-lama kan. Halloween sampai sekarang tak habis-habis lagi. Halloween dia jenis yang macam sentiasa ada kan. Tapi Matrix ni macam trilogi dia dah buat, dah patut dah habis kat situ kan. Dia revive balik Blade Runner, something like that lah. Yang old movie franchise 80s. I boleh argue on a lot of things dalam Blade Runner tu. Tapi I faham lah apa dia cakap. Cuma rasa cerita ni dia lepas cerita Matrix tu, dia ada buat banyak lagi macam orang kata spin off kan. Ada dia series dia lah, animated series dia kan. Habis tu ada dia punya game dia lah. Adalah macam-macam dia buat kan. So I rasa daripada situ lah fan lagi eager nak tahu. Sebab if I'm not mistaken, dia punya ada certain yang spin off dia buat tu macam post Matrix Revolution punya cerita tau. So macam mana kisah-kisah karakter tu lepas Revolution lah kan. So I think I still rasa dia a lot of fan base punya pressure untuk come out with this cerita involve jugalah. So eventually dia orang tahu ada fan nak, tahu boleh dapatkan duit daripada fan-fan yang tengah gila-gila, macam-macam teori dia buat. Cerita ni biasalah, cerita ni very, orang kata cerita teori lah kan. Orang semua fan dia macam fiction dia kan. So in the end dia come out with Matrix Resurrection lah. I think, tapi dia which is the reason I nak raise benda ni juga sebenarnya. Bila which is nanti dalam kita punya review nanti kita akan sembangkan lah. Kenapa I raise pasal fan punya nampak fan punya influence dalam orang nak buat continuation to this Matrix ni lah.
But anyway, jom kita bagi sikit intro pasal cerita Matrix ni. Matrix Resurrection pula. So basically cerita ni 2021 the science fiction action film. Cerita ni directed by Lena. Dia sama, I'm not sure dia punya director dia sama ke tak. Lana Wachowski sama Okay, sama. Sorry lah, I'm not disclaimer awal, I'm not a big fan of Matrix lah, tapi tak apa, kita tengok macam mana. And then yang penting sekali pelakon dia lah. I think dua main karakter dalam Matrix series ni, trilogi ni datang kembali. Mr. Anderson iaitu Keanu Reeves, dan Anna Moss, Trinity. And then the rest of it, I think most of it the new character lah. In fact, Niobe tu pun yang baru Dia ke Niobe tu dia make up bagi nampak tua? Tak nampak macam Niobe tu macam orang baru, tapi tak sure. Tak lah, pelakon sama lah. Pelakon sama, okay. Niobe pelakon sama kat. So dia make up tua kan. Okay, alright. Cerita ni dia budget dia around 190 million. 190 million. Dan I think because of the dia punya reception of the cerita ni agak orang kata macam nak cakap mengecewakan lah, tapi dia box office cuma setakat ni baru 70 million lah. Dia still ongoing lah. Rasa mungkin lagi 2-3 minggu agaknya. Tapi 70 million since dia release cerita ni, 70 million je lah dia sampai sekarang ni dia punya. So technically dia tengah berhutang je cerita ni sebab dia punya budget dah 150 million kan. And then daripada segi rating dia, macam saya cakap lah, rating dia nak kata average tak jugalah. Nampak dia macam agak rendah lah. So IMDb bagi dia 5.8, Rotten Tomatoes bagi dia 64, Metacritic bagi dia 64. I think untuk Rotten Tomato punya fan punya ni pun lebih kurang sama. Audience score pun 60% sajalah. So dia punya, saya cakap lah, people punya penerimaan terhadap cerita ni agak tak cakap rendah ke kecewa ke, sebab kalau ikutkan lukewarm lah, dia tak adalah teruk. Lukewarm, dia tak ada teruk, dia macam so despite dia punya expectation and of this orang semua menanti-nantikan cerita ni, so orang macam based on common punya ni macam agak kecewa agak lah dengan cerita ni. Tapi tak apa, kita tengok apa kita punya review dalam kita punya pandangan untuk Aperture Podcast. So I think that's basically dia punya info about this movie lah. Cerita untuk Resurrection ni, dia actually is a continuation to the trilogy. So dia seolah-olah in fact dia sambungan lah. Dia sebenarnya sambungan pada the trilogy lah. So dia sambungkan apa jadi pada dunia Matrix ni lepas habis Revolution tu lah. Dia I think seorang kononnya Neo ni, watak utama, sepatutnya dah mati tapi dia hidup balik. Dia ada lagi dalam cerita ni. So create a lot of question lah, apa jadi sebenarnya, apa jadi pada dunia ni, apa jadi pada perjanjian yang telah di establish masa trilogi tu, kenapa ada lagi Matrix ni. So dia cuba explain lah cerita ni. So yes, that is Matrix Resurrection lah. Okay, kita tak nak buang masa lagi, jom kita start review cerita ni. Kita start dengan plot dia, dengan story dia. Let's go with Zaf. Okay Zaf, let's talk about the plot dengan story dia. Mr. Zaf, sila cakap sikit. So plot dia macam kau cakap lah, dia sambungan daripada the first trilogy kan, macam mana dia hidupkan balik the Matrix. Actually based on the previous trilogy, cerita dia dah settle kan, dah close. Betul, yep. Ya, Neo dia dah ada agreement dengan the computer untuk the machine kan, the machine tu untuk the Matrix world still boleh wujud dengan the real world kan. Okay, kau dah tak payah berperang lagi lah. From the trilogy yang awal pun kita dah tahu rupanya benda tu semua telah diplan oleh the architect kan. Yes, it's a part of the reset plan lah katanya. Reset plan lah. I mean, they keep on reset
the Matrix world ni over and over again. Basically Neo tu is not the first Neo. Sebelum ni dah ada banyak version of Neo. Neo tu Neo tu daripada dunia sebenar pun is a part of the plan lah. It's always a part of the plan lah kan. Bukan dalam Matrix saja dia ada plan tu, tapi dunia sebenar pun dia is a part of the plan lah. Okay, right. So untuk Resurrection ni based on apa yang dia terangkan dalam filem ni, kononnya ada pergaduhan di antara mesin tu. Yang membuatkan orang punya machine world tu almost collapse lah. So untuk dia revive balik, dia memerlukan lagi banyak energy. Lagi banyak energy. Dia memerlukan Neo dengan Trinity tu, which is kat situ aku tak faham sangat lah. Apa aku faham tapi nanti aku jelaskan. Kenapa dua orang ni perlu kenapa dua orang ni je kan. Okay. Dua orang ni. And then adalah dia explain macam mana dia nak hidupkan balik Neo dengan Trinity ni. So tapi dalam dunia Matrix yang dia create baru ni, Neo baru ni, tu version. Neo ni part of the Matrix world, tapi dia contain the Matrix yang lama punya cerita tu kononnya dalam sebuah part of game lah. Part of video games lah. Aku tak tahu dia ada any specific reason dia buat tu ke tak, yang ataupun dia just nak please hati fans lah. That's why tak rasa benda tu penting pun kan. Dia just macam kalau rasa dia banyak 4D punya apa ni interaction lah. Dia ada commentary kat situ lah kan. Dia ada commentary sikit kat situ kan. Okay. Actually I think the first part tu, it's not first quarter lah. First quarter tu. Okay. Aku boleh get along dengan dia punya story. Alright, kan? Okay. Menarik. Okay. Sebab make sense lah kalau dia nak contain everything kan kat dalam cerita ni. So dia introduce yang video game punya world tu. Okay. Make sense lah kalau dia nak make sure Neo ni tak question diri dia lagi kan. Sebab apa yang dia experience tu dia create as a video game. So aku mengharapkan benda tu real tau. Memang video game. Sebelum ni the whole trilogy dalam video game. So menarik kalau macam tu kan. Kalau dia buat macam tu. Now they discover new thing. So from kalau dia pergi on that direction, aku memang suka gila lah. And then lepas tu rupanya tak kan, dia pergi ke different direction lah. That one dia dah ke laut lah, dia dah jatuh. Tapi kalau apa yang kau cakap tu, itu memang aku that's why aku out of the box lah. Awal tu memang aku interested. Okay, this is really brilliant lah pada aku kan. Dia boleh came up with that idea. Tapi rupanya tak. Okay, alright. So that is the basic plot lah basically. Awal tu. So bila dia dah proceed dengan the second quarter movie dan third quarter and final punya ni, kau okay lah dengan kau dah start rasa tak best lah bila dia dah start bagi tahu apa. Basically lepas tu dia dah macam dia try to remake balik the old Matrix. Everything yang dia nak okay, right. Tu macam benda yang sama dia nak buat kan. So aku potong sikit kat situ lah. Okay. Yang plot twist semua kau tak rasa ni lah, macam contohnya Agent Smith tu. Agent Smith kan. Dia technically is a part of the machine program untuk maintain dua benda tu lah kan. Satu is Neo, satu is Agent Smith lah kan. So faham tak? Dia try nak dalam konteks ni, sebab kalau dalam trilogy tu in the end Agent Smith tu lah yang the main villain kan. Yes. Kan main villain dia dah kononnya virus ni dah try to nak take over the machine pun sekali kan. Dia nak take over the machine pun sekali kan. So kali ni untuk dalam trilogi yang baru ni dia buat macam dia orang tempat machine tu contain these two karakter lah. Maksud aku these two data ni lah kan. Aku tak sure yang Agent Smith tu. Kan actually aku tak minat, bukan sebab dia tukar dia pelakon kan. So aku macam which is okay. Alright. Potong kat situ sebab dia tukar pelakon dan tiba-tiba
okay, dia rupanya Agent Smith. Okay. Dia boleh buat je Alright. new agent, new villain kan. Kenapa nak pakai Agent Smith juga? Okay. Right. Okay. Tu, kan. Okay, Nabila, what do you think? What do you think about the story dengan plot dia? I nak review filem ni sebagai standalone. Okay? Sebab I rasa yang dulu tu I tak tahu lah I dah tengok ke belum ke. Aduh, sama lah. Jangan risau. I pun okay, right. Sebab lama kan dia punya gap tu. So macam ingat tak ingat lah kot. First, sebab I rasa kalau nak kira dia sebagai standalone, I rasa agak confusing dekat beberapa stage. Mungkin yang first tu okay lah, you boleh terima lagi macam mungkin terbang kejap tapi boleh datang balik lah. Tapi I rasa macam makin lama macam makin confused. Dia sebenarnya dia nika and then macam sorry Nabila, you explain apa yang confused. Sebab I nak faham juga sebab I nak tahulah apa yang you confused. Faham tak? So apa yang you rasa macam okay. Satu I rasa sebab elemen flashback yang terlalu banyak atau I tak tahu nak kaitkan sesuatu elemen tu dengan yang dulu-dulu ke, dia membuat I rasa macam distracted kot dengan cerita tu. Okay, alright. Okay, I perasan tu juga. Alright, okay. And then I rasa kalau dia sebab I tak tahu, I tak ingat ke tak tengok yang dulu macam mana dia construct team baru yang tolong dia tu. I rasa kalau dia bagi satu background macam mana team tu terbentuk lagi, mungkin lagi boleh menguatkan yang diorang ada basic background yang macam nak cakap yang kuat lah untuk bantu orang yang buat game jenis-jenis yang macam tu lah. Pada I lah, I rasa dia macam lagi best kot. Okay. And I rasa ada macam sistem watak tu I rasa macam satu mungkin I tak faham juga. Macam ada beberapa watak yang macam tak ada pun tak apa kot. Mungkin dia sebagai nak jadikan cerita tu lebih pening ke, I tak sure. Lagi satu sebab dia asyik tukar muka, tukar situasi. Jadi kadang-kadang I hilang. So bagi you cerita ni confusing lah Nabila. Bagi cerita ni confusing lah. Masa dekat tengah-tengah, masa dia macam nak okay. Masa dia nak kaitkan perempuan tu macam ni hilang macam mana nak, tapi masa dia nak dapatkan balik tu itu dah okey lah sebab kita dah boleh expect ending dia lah. Okay. Zaf, aku nak jadi sama balik dengan Nabila tapi nak tanya Zaf, are you a big fan of the trilogy, Zaf? Were you a big fan of the trilogy? No lah. Sebab dah keluar cerita ni kan, so I kena rephrase balik tu. Sebab belum. Okay. No, aku rasa the first one obviously fan favourite lah. Semua orang suka the first one. Okay, alright. Bullet time lah kan. Okay, right. Okay. As a trilogy, I'm not really fan convinced of lah. Okay. all the right. trilogy lah. And pada aku macam Reloaded dengan Revolution tu dia macam dia tak perlu try ada to komplekskan benda yang simple kan. Cerita tu actually dah habis lah. I mean the way they continue the story from the 1999 from the original tu aku tak gemar convince lah macam kau tak convince dengan cara dia take that. Okay, right, faham. Yes, Okay, alright. Okay, so Nabila you tadi cakap you nak take cerita ni as single as a standalone movie kan. Tapi I rasa dia tak boleh. Cerita ni memang tak benarkan you ambil untuk standalone. Dia you kena tahu dulu apa trilogy tu. Sebab tu dia keep fit kita dengan flashback tau. Dia keep fit kita dengan flashback tu supaya kita sebab dia technically dia, macam cakap lah cerita ni dia bergantung pada trilogy tu kisah untuk ada plot punya device kat dalam cerita ni lah. So bila kalau you tak tengok yang trilogy tu, you gonna get very confused dengan cerita ni lah. You akan macam okay, what's going on kan. And so walaupun dia cuba fit you dengan flashback tu dengan scene yang which is I rasa tak necessary. In terms of to move the story forward, the flashback doesn't help anything. Tak bantu langsung kan. Dia tak perlu buat orang yang dah tahu. Orang yang untuk fans untuk kita okay aku ingat sini. Tapi dia tak membantu dia cerita pun. Tak bantu dia cerita maksud tu kan. And then I rasa bila you
tengok try to nak buat cerita ni standalone, you akan get lost dengan dia punya apa ni kata dia punya apa ni kata terms dia lah kan, sebab dia cuba nak invent lot of new terms dalam kali ni yang support trilogy punya terms tau. So macam tu tau. So bila dia buat macam tu memang dia susah sikit kalau orang nak tengok as a standalone movie lah. Okay, alright, I nak pergi balik kat you Nabila. So daripada cerita ni, apa theme dia yang you rasa cerita ni? Dia story dengan you rasa cerita ni cerita apa? Which is I nak raise benda ni sekejap lagi lah masa kan? Apa theme of the story sebenarnya you rasa? Bagi you lah bila you tengok cerita ni. Story dia tu lah. Kan cakap lah story ni kan lagi sakit hati. Cakap tak apa, cakap. Cakap banyak nak dengar. Dia macam science fiction tapi not to action science fiction. Sebab I rasa macam action tu tak dia macam dia tak pack lah. Dia tak ada macam okay, kalau dia tak pack sangat pun dia ada satu aksi yang macam mungkin best ke, sebab dia genre dia tak disokong penuh. Tapi I rasa macam at the end of the story macam more to cakap say the word yes, okay, betul. So I apa dia cakap sekali ni benar. Zaf nak dengar apa dia, apa you rasa team dia. Tak ada. Cakap je, tak apa, orang tak marah. Kena kejam aku. Tak lah, I rasa dia macam love story science fiction. Okay, alright, so I agree. Sebenarnya I pun rasa cerita ni dia buat cerita cinta ni sebenarnya. I think dia punya objektif dia cerita ialah terlalu obvious ialah kisah cinta daripada sebenarnya. awal, Tapi daripada awal dia pandang sentuh sampai Yes. ujung sekali macam okey lah cerita dia nak pasal dia orang. cuba nak camouflage dengan dia technically dia cerita Hindustan yang high tech. Dia nak buat macam tu aku I rasa, and which sebenarnya mengecewakan I lah bila I tengok sini, sebab dia at least walaupun I not a big fan of the trilogy tu, tapi macam Zaf cakap yang first tu dia give a lot of impact in terms of dia punya action punya oriented punya cerita tau. So dia I think one of the first few movie yang betul-betul buat time bullet time ni apa semua kan, and then dia punya apa ni dia punya banyak new things yes, and then dia punya cinematic dia pun very yang kata very high, kononnya macam dia nak bring you to a high tech punya presentation lah, faham tak? Which is dia tengok dia action pack dengan dia gaduh, dia punya move set dia semua, dia punya karate move dia, kung fu move dia tu kan, tu semua memang buat you rasa macam wow kan, macam untuk tahun 1999 bila I think one of the earlier time yang dunia game baru nak betul-betul masuk ke dalam dunia ni kan. I mean kita rasa macam kita tengok game yang faham tak? So itu dia punya team, and then dia cuba nak complicate lah macam Zaf cakap tadi, dia part 2, part 3 tu buat lagi nak complex kan cerita tu, nak cerita apa reason ni semua jadi kan, nak bagi jadi macam Terminator sikit, at the same time nak bagi jadi macam dia nak buat benda tu make sense lah basically. Yes, dia nak buat dia try to hide lah jumble up a lot of theories kan, a lot of ni, so dia nak buat macam bagi macam betul-betul berbelit-belit lah, padahal clever sangat lah. Padahal bila kita buat garisan lurus, dia sebenarnya tak adalah complicated sangat kan, macam something like that kan. Which is I pun sama macam Zaf juga. I part 2 part 3 tu, although dia ada dia punya apa ni macam theme of the story kan, tapi I tak adalah tengok macam I tengok sekadar tengok macam tu lah kan. Tapi dia ada put love theme juga, tapi very minimal lah. Love theme tu lebih pada I think just a small kind of fraction of the movie compared to yang Resurrection ni dia macam daripada awal sampai habis tu dia nak buat the whole cerita ni because kasih cinta Neo ni pada Trinity ni kira menjangkaui dunia Matrix tu kan, something like that kan. Which is kalau perasan dia punya ending tiba-tiba siapa ni Trinity ni dah jadi as divine as Neo, faham tak? Okay, itu satu hal lah. Okay, from the second half punya cerita is macam mana nak selamatkan Trinity, itu je. Ya, tu cakap. Dia tak ada dah macam mana nak selamatkan The Matrix ke, nak selamatkan nak selamatkan the world ke, tak ada. Cerita dia fokus kat Trinity. Yes. Okay. And then bila kau cakap tadi kau suka first part Zaf, aku rasa first part tu macam aku tak tahu dia bagi aku dia macam nak bagi aku lah dia macam nak sindir fan tau. Aku kan discuss tadi awal-awal tadi, aku rasa cerita ni is just
factor dia lah pressure daripada fan base kan. So dia macam memang saja dia macam nak mengejek fan tau, cerita yang awal-awal tu. First part tu dia macam cakap ni korang yang nak, ni korang yang macam dia macam bagi apa ni, dia cuba nak break the wall lah between viewer dengan, so dia asyik cakap ini kau nak ni ni sebab tengok ni fan cakap kan, dia keluarkan those kind of term kan. Tapi bila dia dah masuk ke well half of the movie kan, bila dah start Neo dah ada kat Matrix, dunia sebenar, dan dia jumpa dengan Neo B tu semua, for me aku rasa itu yang interesting sebenarnya bagi aku lah. Aku rasa itu yang macam aku rasa okay. So dia nak cakap sekarang ni, cerita ni ialah apa jadi ialah the robot dah bergaduh sama masing-masing kan, and the robot dah fight dengan each other, dah berlaku krisis kan, and then there's a timeline lah between Neo mati masa revolution tu sampai sekarang, mungkin dalam 100 to 150 years lah agaknya, kalau based on Neo B tu punya umur lah agaknya. I'm just guessing lah kan. So ada mungkin dekat 100 tahun punya time lapse between that, mungkin lebih, tapi I just assume macam tu kan. And then dunia dah ada apa ni, dah ada harapan. I suka bila dia go to that take. Sebab mula-mula tengok I macam ngantuk gila tengok. Ngantuk sini. Tapi bila dia dah masuk start part yang dia cerita pasal dia tumbuh, dia buat strawberry tu kan. Dengan kononnya macam ada, dia panggil apa, robot apa yang baru. Atau cakap term-term yang ada satu robot yang macam dah baik dengan manusia, yang ada jenis yang dia ada robot, tapi dia ada juga dia punya macam AI dia yang buat dia macam ada pasir lah kan benda kan. So I rasa macam dah ada collaboration between humans dengan the next level of being lah kan, which is robot semua kan. And then I rasa seronok lah macam tu. I rasa okay, nampak gaya mungkin akan nampak langit terang lah. Sebab kalau ikutkan dunia sebenar, langit dah gelap kan. Langit tu dah gelap. So macam dah ada harapan baru lah kan. Dia nak take this story to a new direction lah kan. Tapi kat situ I rasa seronok lah. Cuma dia tak go that route pun. Yes. Dia tak go that route pun. Macam aduh, tiba-tiba dah jadi dia sambung kisah cinta dia dengan Naomi. I macam alamak. Bukanlah I faham cinta ni penting. I tahu confirm penting cinta ni. Tapi kan, tapi dia make it dia try macam cara mudah dia nak come up with that cerita tau. Which is goes back to apa yang cakap. I rasa cerita ni sebenarnya dia because of the fan punya pressure semua, dia macam baru buat cerita ni tahun lepas sama. Tahun lepas dia buat, dia macam tak pernah plan cerita ni nak buat sambungan. Tiba-tiba tahun lepas dia, jom kita buat lah. Banyak orang suruh kita buat, jom kita buat. Kita boleh dapat duit banyak ni kan. Idea dia memang idea yang singkat macam macam mula-mula yang macam kau cakap tau, yang pasal games aku cakap, wow, that's good kan. Kalau dia nak take that route, tiba-tiba dia tak take that route. Dia macam okay lah, tak apalah. Tiba-tiba dia start pula yang kedua media, yang dunia kini dah macam dah berubah. Ada instead of Zion dah jadi Ayo lah apa benda, dah ada macam harapan kan. I dah fikir macam tu lah. Sekali itu pun half-ass, tiba-tiba dah dia still proceed dengan yang kisah cinta dia dengan. Kalau kau tengok yang dia ada dia punya Ayo tempat CPU kan. Macam dia dah develop lah from Zion kan. Yes. Tapi dia ada still team yang masuk dalam Matrix. Yes, kan? Ada still team yang Bugs tu jadi captain tu kan. So nama pun dia letak Bugs kan. So sekarang ni apa mission Bugs ni ni? Okay, I boleh explain that sikit lah. I rasa Bugs ni rasa apa yang Morpheus cuba bring dulu. Betul, faham tak? Morpheus percaya pada The One. Okay, Morpheus ni percaya. Sebab tu ada konon. Tapi bila Morpheus, bila kononnya Neo ni dah selesai tanggungjawab dia, Morpheus ni rasa dia macam perang tu still adalah kewajipan. Kita kena kuasai balik dunia ni. Something like that tau. So Morpheus ada kepercayaan macam tu lah kan. So I rasa yang Bugs ni semua saki-baki Morpheus punya ideologi lah. On the other hand, Neo B ni dia ideologi cakap aku tak percaya pada The One. Aku memang tak pernah percaya dulu, dah aku tak percaya sekarang. Kan? Neo B ni dia nak build up new world lah kan. Dia dah kata orang yang tak nak pergi perang, orang yang tak nak pergi apa ni, orang yang ada nak ketenangan lah kan. Which is I rasa itu yang betul lah sepatutnya kan. Tapi yang Bugs ni dengan team ni rasa macam Neo ni hidup lagi sebab dia orang macam terlalu influence dengan apa yang Morpheus punya ideologi lah. Macam faham tak? Neo ni lah akan mengalahkan mesin ni. Neo ni lah akan kembalikan kita kepada dunia ni milik kita. Something like that lah. So adalah grup-grup
yang daripada Morpheus punya brand lah ni, macam tu lah. Yalah. So itulah tapi Niobe tu still manage the city, dia manage the army basically kan. Which is itu dah cakap yang Bugs tu dah mengkhianat kan, dia dah jadi apa ni, pengkhianat lah, dia dah bukan pengkhianat, dia panggil apa, pendurhaka lah sebenarnya kan. Dia durhaka pada apa ideologi yang dia Niobe tu bawa kan, which is sepatutnya tak boleh nak kacau dah Matrix dengan dalam dunia, biar kita sebab kita dah ada perjanjian kan, kita pegang perjanjian tu kan. So yang break dia perjanjian ni seolah-olah sebenarnya yang break dia ialah manusia lah. Biasalah dia kan, manusia bila tengok ada opportunity, in this case opportunity dia bila robot tu berperang dengan robot lah kan, robot tu perang dengan robot. So manusia rasa dia boleh nak take over. So adalah kumpulan-kumpulan bugs ni muncul kan. Kononnya dia orang nak gunakan peluang ni bila dunia robot tak stabil, dia nak ambush kan, something like that lah kan. So macam cakap lah, dia macam baru last year baru plan dia punya story, this year dia terus keluarkan cerita something like that. Dia macam tak fikir banyak sangat cerita ni. Okay. And then macam cakap lah, dia buat Trinity tu sama macam Neo, and then dia buat kuasa feeling ni, aduh, itu lagi satu hal. Serabut. Bila Trinity tu jadi super powerful lah, aku offended gila. Itulah pasal ni feminism ke? Ni jangan-jangan itu juga. Aku rasa itu ada. Kan? Dah lah. Apa pasal dia nak? Sorry, bukan nak kata, tapi dia macam terlalu make it too obvious, faham tak? Macam nak macam kalau dia nak buat yang karakter Bugs ni jadi power, okay fine lah, new karakter kan, maybe right the lah. new the one kan, okay lah. Ini apa pasal Trinity pula kan, dia macam nobody je dulu. Neo tu saya terkejut. Ada power. Macam tu. Macam okay, macam mana macam tu macam rasa macam kan, I suka part di mana bila dia cuba nak combinekan apa ni Agent Smith dengan Neo tau, sebab kononnya macam dua orang ni memang nak technically musuh pada machine lah kononnya kan. Kan I nampak lah ada idea tu, tapi itu pun dia campak ke tepi juga kan. Dia fokus pada Trinity tu buat rasa macam and then kita tengok dia punya explanation. Dia cakap because ada satu kuasa yang lagi kita tak pernah fikir dulu. Kuasa ni buatkan aku dapat menang sales award every year kan, yang machine dia cakap kan. Macam aduh, jelas sebab dia dapat generate paling banyak tenaga. Dan dia kata pasal kuasa feeling ni tu orang semua tak pakai dulu. Sebenarnya kuasa feeling ni yang buatkan kan. So, dia macam tak faham benda tu bodoh lah, convenient gila. Yes, convenient gila kan. Macam convenient dia macam macam aduh hai. Macam dekat bila tengok macam tu dah jadi macam alamak. It had some potential macam tu lah. Yeah. In fact I rasa ni benda ni dia lebih kurang sama macam apa ni Revolution dengan satu apa? Reloaded. Dia cuba nak faham tak? Okay lah, Reloaded. Dia introduce new things lah kan, macam mana how the machine works, ada architect, okay, alright, ada yes, Merovingian tu yang game jahat pula kan. Okay, okay, fine lah, even though aku tak really setuju the story, but Reloaded dia ada action sequence yang menarik, yang membuatkan orang stay kan. Yes. Revolution pun lebih kurang lah, ada nampak super power sikit lah, dah jadi super power sikit, tapi dia still introduce action scene tu macam agak banyak agak. Tapi ini you perasan memang action scene dia very minimal kan. Tak ada benda yang baru dia in terms of action. Yes, dan benda yang dia introduce pun macam dia buat half ass juga. I rasa dia buat macam tak serius sangat dia buat. I tak tahu lah, maybe Nabila you peminat movie action kan. Action movie kan. You rasa cerita ni action pack tak? Kan? Tak rasa kan? Tak. Lebih-lebih lagi watak macam benda yang kita expect macam watak utama itu patutnya lebih menonjol lah action dia, tapi I rasa tak. Yes, something like that kan. So macam kita rasa macam, and then macam cakap lah, dia punya daripada segi story dia tu kan, dia cuba nak buat siapa yang watak mesin ni macam bangang pula. Faham tak? Macam kalau yang dulu tu kan, kita rasa arkitek tu dia macam panggil macam mana, macam diorang ni macam cakap based on script tau. Macam tu lah I rasa sebab diorang memang
and AI kan. Tapi yang ni dia I tak rasa macam tu. I tak tahu lah, mungkin and then ada yang pelawak yang dulu punya key holder ke apa nama yang French guy tu kan. Merovingian. Merovingian tu kan. Yalah. So tiba-tiba dia keluar balik, dia jadi macam watak pelawak pula kan. Dia macam comical punya kan. Rasa macam so dia macam cakap, dia ada potential tapi dia took all the wrong choices lah, come out the cerita lah. Then I macam aduh. Then especially bila dah masuk last part tu macam terus macam what apa ni sebenarnya dah jadi macam so yes, tu story dia dengan plot dia lah ni. Anyone ada apa-apa lagi nak add yang mungkin ada kita termiss out ke, ada benda kan? Okay, tak ada, dan kita go through ni pun tak banyak kita nak discuss. Dia punya casting dia dengan dia punya lakonan dia lah. Lah cast. Okay, kita continue lakonan dengan cast dia. Okay, kita start dengan main character lah, Keanu Reeves. Dia ni kira paling popular, antara pelakon paling popular zaman ni kan. Especially zaman the last recently lepas last 5 years lepas John Wick, lepas 5 years ni dia kira hot stuff ni. So I tanya Nabila dulu. So you suka tak Keanu Reeves, Nabila? Suka. I rasa dia ada dia boleh bawa watak untuk science fiction dan hero dengan baik kot. Sebab I rasa dia fizikal dengan lakonan dia macam okey. Fizikal dia rasa okey? Okay, alright, that's weird. Okay, sebab bukan untuk action type ni sometimes you tak perlu badan yang betul-betul besar ke, tapi you kena ada expression yang tunjuk you kuat. I rasa dia punya physical muka dengan expression dia boleh tunjuk yang dia tu boleh jadi hero lah. Boleh watak science fiction ni pun dia boleh buat lah. Baik. Okay. So what do you think about dia punya take on Neo for the 4th time ni? 4th time? Okay. Itulah kali. Oh, okay. So, alright. Sorry. Okay, Yang ni I rasa sebab I expect more on action. Untuk bantu science fiction ni. So kalau dalam cerita dia tunjuk macam dia tu tak berapa kuat sangat, tak berapa hero sangat dalam cerita ni. Tapi okay, sorry jap Nabila. You pernah tengok John Wick tak? Pernah lah. Okay. I suggest cakap ni supaya you buat comparison between John Wick, sebab dua-dua Keanu Reeves kan lah. Okay, so bila you tengok dia ni punya role dalam Matrix kali ni, rasa sama macam John Wick tak? Tak ingat? I rasa I rasa sebab macam I tak tahulah sebab dia punya plot yang buat dia rasa tak okey ke. Tapi I rasa kalau bagi cerita yang menarik, I rasa dia okey je. So bagi you kali ni dia punya lakonan tidak begitu menarik perhatian you lah, macam tu lah. Ya kot, mungkin sebab jalan cerita sekali kot. Dia macam okey je lah. Kalau watak tu kuat untuk dia, I rasa dia boleh je deliver dengan baik. Okay, right. Okay, Zab. You dah tengok trilogy. You dah tengok trilogy, dah tengok John Wick. You tengok Keanu Reeves kali ni. Apa you take on him and Neo kali ni? Mr. Anderson. I think Keanu Reeves dia tak banyak range sangat. Dia kalau dia berlakon, dia sama je kat mana-mana pun. Dalam ni dia macam Neo yang agak confusing. So adalah cara dia, that aku rasa that's the best way lah macam mana dia nak buat satu karakter yang macam ada masalah questions. Ada question kan, ada mental okay, masalah memori ke apa. That's the best way. It's not really convincing, but dia sebab Keanu Reeves dia ada reputation dia macam tu kan. So sebab tu aku cakap pasal John Wick tadi tu. Sama-sama the fan akan tetap terima whatever dia do. Itu Keanu Reeves lah sekarang ni. Dia lebih kurang macam sweetheart lah sekarang. Yelah, betul, dia sweetheart. I agree. Dia American sweetheart. Dia kira semua orang, especially pasal dia punya background lah. I mean Keanu Reeves ni dia jenis yang kononnya humble, merendah diri. Dia jenis yang
orang kata tak pernah show off dia punya kehidupan seperti so orang suka lah kan that take. Tapi I nak raise dia because I rasa cerita ni adalah cerita cinta okay, tapi daripada sudut cerita cinta ni I tak rasa dia deliver kisah cinta yang baik dah lah dia nak buat kisah cinta cerita ni and then dia tak deliver kisah cinta yang baik cerita ni bagi I rasa macam tu. I tak tahu you faham apa yang nak cakap ni, tapi macam tu lah. Sebab kononnya dia nak tunjukkan dia punya cinta pada Trinity ni dahsyat gila kan. Team cerita ni kan and then dia sayang pada kononnya girlfriend dia yang kan beratus tahun tak jumpa, ratus tahun dah kan daripada timeline dia mati kan. Tapi I tengok tu I tak rasa dia betul-betul ada feeling kat Trinity lah. Macam tu. Tak kuat lah feeling cinta dia pada Trinity tu. Bila yang ada satu scene yang if I'm not mistaken, someone tanya dia, kau kena pilih nak pergi selamatkan Trinity ke nak pergi kan. Dia punya cara dia nak bila selalunya kalau macam cinta ni kan, macam bila sebut nama je dia macam boleh nampak ada muka tu macam ter-effect lah dengan tapi dia tak ada, dia still maintain John Wick ni muka. I rasa itu dia muka macam hati kering ni muka. Itu so I rasa that the best way lah yang dia boleh buat. Can deliver. Dia boleh deliver macam tu je kan. So dari cerita The Speed lagi, The Speed dulu dengan Sandra Bullock tu. Yes betul. Dalam situation life or death situation pun muka dia macam tu juga. Kau tak tahu dia takut ke, dia marah ke kan. Sama. Yelah. Which is aku nak masuk sikit balik pasal plot. Sebab tu rasa bila dia buat kisah ni, kisah yang macam kisah cinta, rasa macam dia lose all the notes lah. Dia dah macam tak boleh, sebab dia tak ada karakter yang betul tunjukkan. Kalau you tengok Leonardo DiCaprio dalam cerita Titanic kan itu you percaya tau. Nak cakap lah you percaya dia itu cinta dia lah sebab different level actor kan. Kau tak boleh compare. Yelah, I faham lah I faham lah. Tapi cerita ni team dia macam tu kat lah kan. Macam dia nak kisah cinta macam tu kan. So siap dia sentuh tangan apa semua tu kan. Macam bawa dia macam nak bawa that team lah kan. So I rasa macam untuk part kita nak cerita pasal apa ni karakter dengan I rasa Keanu Reeves kali ni dah lah tak ada action sangat. Macam you guys cakap lah, tak ada action sangat. Lepas tu dia pula diberi tanggungjawab untuk menjalankan kisah cinta pula. I rasa macam tidak begitu ni lah kan. Tak suit lah untuk dia. Tak suit lah untuk dia. Dia cakap bila dia punya kan. Okay. What about Trinity? Tak banyak sangat. Nak komen Trinity pun ada sikit je. Dia tak banyak sangat sini kan. Dia third act je. Okay, what about Morpheus dengan ada new characters? New characters tu. Okay, new characters aku ada komen sikit. New characters dia semua forgettable. Kau tak ingat langsung semua kan. Even kalau kita tengok the first Matrix kan, Morpheus punya team tu kau ingat each one of them. Okay, sekarang Bugs punya team tu kau ingat tak siapa punya Bugs punya team? Ingat Bugs lah. Ingat Bugs je dengan dia punya operator tu. Operator. Itu pun sebab dia keep on kena muncul kan. Tunjuk dia. Kalau tak ingat langsung. Dia ada tak? No, aku tak tahu siapa nama diorang, apa diorang punya skill semua. Tak tahu. And then Morpheus tu itu pun satu lagi benda yang aku tak suka. The new Morpheus. Kenapa? Aku tak faham. Pasal tu cakap kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia ambil decision untuk ambil new cast untuk those critical punya role kan? Aku tak faham. Takkan Morpheus tak nak berlakon cerita, I mean the Morpheus tak nak berlakon cerita, itu tak logik lah kan? Ke tak tahu? Tak, okay. Apa yang from the internet lah yang aku baca. Siapa nama Morpheus tu? Tak ingat nama pelakon dia. Itu yang sekarang punya original Morpheus sekarang. Dia memang studio tak call dia pun untuk offer sebenarnya. Tak tanya dia pun kan. So okay lah, kalau kau nak Lawrence Fishburne kan. Fishburne. Studio dia kata studio tak contact dia pun. Dia kan last minute dan macam you cakap tadi tu. Itulah makna betul lah cakap tu. Maknanya ni cerita ni dia memang tak ada. Okay, dia new dia. Kalau based on this story, the new Morpheus kononnya Neo yang create kan. Neo create based on dia punya memory.
That's why dia punya perwatakan tu lain sikit lah kan. Macam koki sikit, joget-joget pula. Dulu Morpheus dulu macam serius kan. Tapi sama mana tahu Neo memang dapat memori tu, tak faham. Okey, tak apa. Kalau kau create based on old Morpheus, kenapa kau create orang lain kan? Might as well kalau kau nak create a new character yang kononnya tak perlu jadi Morpheus lah. Tak perlu jadi Morpheus pun. Tak perlu jadi Morpheus lah kan. Cakap aku Morpheus adalah kan. Aku mungkin nama lain kan. Just boleh je kan. Boleh convince kita kan. Boleh Tapi cakap okay, dia create this new character based on Morpheus, tapi bagi nama lain. Tapi bukan Morpheus. Bukan Morpheus kan. So just simple kan. Alright. Okay. So in term of character, itulah aku rasa tak ada yang betul-betul strong dalam nak. Even the villain Bunny tu, Patrick Bunny. Bunny ya tu. Bunny Stinson. Aku tak rasa threaten pun tengok dia kan. Ya betul. Tak rasa threaten pun tengok dia. Macam dia untuk comic relief aku rasa. Yes, comic relief kan. Tak tahu lah, I rasa betul-betul I agree. I rasa macam tu. I tak rasa Agent Smith tu pun macam cakap lah, kenapa dia tak ambil Agent Smith yang dulu? I mean, apa dia yang basis lah, macam kalau Neo punya muka dia tak tukar kan. Macam tak macam kau tak tukar yang lain. Yang penting kau tak tukar tu. Kalau jangan pakai the same name lah tu. That's my argument. Pakai nama lain lah. Betul. Okay, what about ni? Nabila nak tanya pasal Priyanka Chopra. Dah agak dah. Mesti kena Priyanka. Dah lah watak dia macam what? Dengan dia macam Pokemon lah tiba-tiba macam okay. Tapi last tapi sebab expression dia I suka, jadi I rasa macam okey je lah. Mungkin watak dia macam tak sesuai je lah kot dekat dalam out of nowhere dia ada watak ni, lepas tu orang pun tanya ni siapa ni? Oh dia dulu kecil dia ni. Oh okey. Tapi sebablah dia gunakan Priyanka punya tapi dia untuk watak credibility dia kan. Watak tu actually is not a human kan. Bukan human. Dia kan? Kalau you ingat masa dalam Matrix trilogy tu ada sekali tu Neo kononnya dekat nak mati lah, tiba-tiba dia terperangkap kan? Dia kena trap dalam satu kononnya loophole tu yang dekat train tu kononnya data tu trap dia kat situ kan. Tu datang budak kecil tu lah. Budak kecil ni macam kononnya nak supposed to be monitor dia lah kan. So in the end dia still monitor dia sampai dia dah besar pun dia monitor kan. Dia bukan manusia lah, dia robot lah, which is robot ada perasaan jahat. Aku macam jadi macam dah jadi apa dia punya explanation kan. Itu one of the things yang benda yang kompleks yang tak diperlukan lah. Tak perlu pun sebenarnya watak tu. Betul. Tak perlu orang tak minta pun watak budak India ni balik. Kan? Dah habis lah. Okay. Alright, lagi siapa dia nak ada representative. Tahulah sekarang daripada kan, trilogi tu lah agak tak tahu. Okay, boleh jadi every Hollywood kan sekarang nak diversity kan. Semua race ada kan. Ada Chinese, ada Indian kan. So dia token lah Indian kat situ. Okay. Big countries ni kan. Betul lah. Okay, lagi siapa ada? I think the rest of the cast tu macam tak begitu. Macam cakap lah. Tak ada yang betul-betul masuk kan dalam kita punya ni lah. Kita punya memori sangat. Trinity tak dia tak banyak sangat cerita dalam cerita ni kan. Tapi I think dia punya lakonan tu tak effect. Tak effect sangat lot of dia punya plot tu lah. Sebab dia betul-betul dekat last part dia keluar tiba-tiba. Tapi funny juga tiba-tiba boleh dia ada kuasa tu, macam dia pergi gaduh dengan Barney tu kan. Macam what? Macam kan macam silawak itu. Lepas tu dia punya power kan, dia boleh control everything tau. Kan. So Neo dah tak perlu dah sebenarnya. Canon dah tak perlu. Kan. Itu end credit scene kan? Itu end credit scene. Was it? Oh tak. Credit scene ni. Last okay. Last ending dia kan. Macam ending okay.
Okay, alright. So tak ada apa-apa nak tambah lah sebab dia cast dia macam cakap lah, tak ada memorable sangat semua. Newbie tu I tak rasa dia macam newbie sangat, tapi whatever, something like that lah macam tu kan. Just okay, let's talk about the production. So this movie dah 190 million punya budget. 190 juta. Yes. Is it reflected? Is it reflected? Kat mana habis. Pelakon semua tak famous pun. Yes, dia ambil, kalau ada pun dia ambil Neo satulah, Keanu Reeves. Tu je. Dah tu je kan. Okay lah, Trinity sikit lah. Tapi Trinity bukannya popular kan. Dia bukan bukan popular kan. Bukan ikhlas. Tak tahu mana habis duit tu. And sebab okay, 190, Spider-Man 200 kan, beza 10 million lah. Tapi kau nampak perbezaan dia kat situ in term of production. Spider-Man ada siapa dia, ada semua big shot pelakon je buat rasa dah cukup banyak kan, dah cukup gempak. Doctor Strange tu dah kan confirm mahal kan. Tom Holland lagi mahal kan. Betul. I mean, nampak lah 200 million dia punya kan pelakon kan. Tapi ni I tak tahu kat mana. Last time macam Reloaded, dia nak buat scene car chase tu, the studio buat highway tau. Okay. Highway. Memang construct the real highway untuk buat that car chase. Okay. So dalam ni action tak ada apa. Most of them semua CGI. Betul, most of them CGI. Lepas tu slow mo sikit. Mana ada macam big action sangat pun. Betul. Dia punya slow-mo pun at this point of time dah jadi macam cakap lah, dah nothing yang I rasa I pakai video editing boleh buat dah. Tak ada perlu banyak sangat kerja nak buat lah. Just kan fast forward sikit. Tak ada lah macam iconic shot tau. Macam bullet time tu semua kan, dah tak ada lah. Betul. Apa, okay, which action yang memorable? Korang boleh ingat? Yang dia terbang. Sekejap. Ada satu action scene dia lawan dengan Agent Smith tu pun macam dah lawan dalam gua. Dia macam dalam tu dia punya effect dia sekadar batu-batu kat situ je kan. And then yang awal-awal perempuan tu kena kejar apa nama dia? Bab tu kena kejar tu sikit je kan. Sikit je. Tak nampak apa ni lah. Tak nampak apa-apa yang tak ada yang unik. Tak ada yang unik. Kalau ada pun yang dia buat balik dulu punya scene dia buat balik kan, yang memang betul-betul I ingat tau. I tengok yang rasanya Matrix Reloaded kot. Ada satu scene yang dia lawan dengan yang rambut putih tu, yang rambut putih kan, yang dekat tangga, twin dekat tangga tu, lepas tu ramai-ramai kungfu kacau kan. Itu walaupun I tengok Neo tu lawan skill tak adalah hebat lah, tapi I tengok dia punya koreograf tu best lah. Dia macam kan, it's memorable. Kau ingat macam dia lawan dalam Revolution, dia fight upside down tu, it's upside down tu kan. Kau boleh ingat cerita dia memang sampah kan, tapi kau ingat all the action tu. Ini tak ada apa. Betul lah. Ingat fighting scene ni every scene yang dia try to recreate balik, yang lama lagi best. Macam yang dia dojo scene dekat yang lama punya lagi best kan. Betul. Macam mana kau tak boleh beat yang lama kan. Macam dia yang dia lawan Agent Smith tu. Kalau yang lama punya dia lawan dekat subway station tu kan. Subway tu lah. Dia create balik that particular sequence yang lama punya. Itulah cakap tau. Kalau you perasan yang kali ni dia ambil tempat scene gelap tau. Kenapa dia ambil scene gelap? Kalau yang ingat dulu dia lawan Agent Smith tu terang tau. Dia dekat subway tu tapi dia terang. Kau nampak dia punya moveset semua tu macam smart lah. Ini macam dia buat macam scene gelap. Cantik dia buat kan. Ini rasa macam okey. Tak. Yelah, ada satu pun yang cakap yang Trinity pergi gaduh lawan dengan apa ni yang Barney Stinson tu. Tu pun macam cakap dia buat comical punya kan, comical punya note kan dia buat. Faham tak? Tiba-tiba dia macam okey kan. Dan saya cakap lah dia dari segi production I tak rasa dunia Matrix dunia sebenar pun begitu convincing, sebab dia macam tak tunjuk sangat
dunia sebenar tu lah. Kalau pasal dia lebih banyak pada close shot punya scene kan. So tak nampak sangat apa dunia apa Ayo tu I tak nampak sangat lah. Tak tahu you guys nampak I tak nampak Ayo tu lah. Dia bagi harapan Ayo ni macam tempat yang peaceful kan. Dia tumbuh-tumbuhan punya kan, ada harapan lah kan tu kan. Tapi dia tak tunjuk dan I tak rasa something yang perlu dia build up untuk production dia lah. Macam and then of course lah tempat robot tu semua close shot je, tak ada jauh-jauh punya shot kan. Dia very dekat, so tak nampak sangat dekat port tu je kan. Tak ada apa yang ni lah kan. Robot fight, tak ada robot fight scene pun kan. Ada robot, rasa tak ada robot fight scene pun kan. Robot cuma gerak-gerak macam tu sikit-sikit tu dah kan. Kalau compare tu yang Matrix Revolution kan, yang dia dekat last tu robot tu gaduh dengan manusia semua kan. Adalah sikit macam ni macam okey. So I tak pasti lah 190 million tu memang tak even tak tahu kat mana pergi. Scene yang dia nak keluarkan Trinity tu punyalah kompleks kan? Tapi tak ada konflik pun kat situ kan. Okey je. Betul. Mission 100% accomplished. Ya, macam buang masa nak tunjuk slow mo, nak keluarkan Trinity tu je kan. Baik, terus selamat je, senang. Kalau tak ada konflik, apa kena tunjuk? Betul. Kalau tak ada konflik, apa nak tunjuk? Betul. Okay, nak tanya Nabila sikit lah. Bagi you rasa dia punya apa ni? Aside from dia punya action tak sangat. Sebab I rasa core sepatutnya banyak pergi kat action jugalah, which is tak ada sangat action. So bagi you rasa dunia Matrix lah. Okay, let's talk about dunia Matrix tu. Ada something special tak? Tak ada kan? Kadang-kadang I pun tak boleh dalam office je. Sekarang ni dia dekat dalam ni dunia sebenar ke, dekat dalam yang Matrix tu ke, dekat dalam yelah. Dalam ada pun dalam office je kan? Mana ada scene luar office kan? Adalah dekat cafe tu. Satu dekat tapi cafe tu aku suka lah nama dia. Aku tak ingat. Nama cafe tu. Latte something kan, ada latte belakang dia. Okay. Okay, that one is very clever lah nama dia. Tak, dia awal-awal tu nampak clever punya lah. Macam I cakap lah, I okay je. Dia macam saja nak perli fan lah. Okay, I terima that sebab memang fan minta benda je sometimes bagi I macam. Tapi eventually dia banyak miss out dia punya ni lah, dia punya opportunity lah. Sepatutnya kalau dia go dengan note yang macam kau cakap, dia buat dia punya Matrix trilogy tu game, I kena say, this one is gonna be interesting kan. And then, ataupun dia nak take yang dunia Ayo ni pun rasa macam okay, Ayo ni pun menarik juga kan. Nak tengok robot yang kita expect to be perfect pun dah ada kelemahan kan. Apa being baru dah take over sampai I suka juga. Macam dia tak buat juga kan. Dan dia explore benda yang lain yang kita tak minta basically. Okay, alright. Ada apa-apa lagi nak tambah Nabila dalam segi production? Tak ada ya? Sound effect dia ada apa-apa special? Music dia juga suka. Music apa rabbit tu. Itu yang dia promote banyak kat trailer kan. Okay, lagu White Rabbit tu is like banyak movie pakai lah. Okay, banyak. Okay, alright. Tapi Matrix ni dia dikenali dengan dia punya action and music and soundtrack. Okay. Okay. Yang buat yang trilogi lama tu interesting. Dalam ni nothing. Tak ada music score, semuanya lame gila. Tak ada yang betul-betul naikkan kau punya mood bila tengok kan. Aku dalam panggung seriously, aku dalam panggung tertidur kan? Bukan mengantuk dah, memang terlelap. Serius. Tapi nasib baik aku ada HBO Max, aku boleh tengok balik lah kat rumah. Okay. Tapi memang tertidur, serius. So music memang fail lah aku rasa. Dia tak carry The Matrix punya the weight of Matrix lah kan. Okay, alright. I guess that's it daripada segi production juga. So tak nak buang masa lagi. Kita bukan rasa kita bagi pendapat kita je lah kan. Tengok keadaan cerita ni. And then I think generally people pun agree dengan apa kita cuba nak sampaikan. I think one of the most punya people punya comment ialah flashback tu lah. Diorang semua macam, kenapa nak macam asyik-asyik buat flashback, something like that lah. Dengar orang punya ketidakpuasatian dengan cerita ni kan, something like that kan. Okay, jom kita bagi markah pada cerita ni.
Matrix Resurrection yang telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun ni kan. Okay. Alright, Zaf, Aku what do you give? Aku boleh bagi 2 bintang je lah cerita ni. 2 bintang. Okay, 2 bintang Alright. Okay, what about you, Nabila? Sebab I review sebagai standalone, sebab I tak ingat yang dulu tu kan. So I tak tahu I dah tengok belum. I rasa agak confusing dan tak menarik lah. Tak menarik hati yang tengok. Okay. I bagi 2 juga. Okay. Macam for me, saya cakap, jujur I bukan a big fan of Matrix trilogy tu. Macam Zaf cakap lah, yang first tu memang betul-betul best lah. I suka tengok lah. Sebab first tu dia memang pure action macam tu lah. Benda trilogy tu dia cuba make it complicated, tapi I boleh layan lagi lah, boleh layan tu. Dan in fact sebelum I tengok cerita ni, I tengok lagi sekali cerita trilogy ni, just nak kononnya nak dapatkan, nak ingat balik lah kan. Tapi bila I tengok cerita ni, I rasa dia, Zaf cakap tertidur, aku pun tertidur lah. Walaupun tengok ni aku tertidur kak, tertidur kejap, tapi cuba nak bangun nak tengok ada point rasa macam semangat nak tengok balik, tapi in the end dia just macam tu je lah. So I give around 2 kat lah. I rasa 2 out of 5 kat lah. Tak boleh bagi banyak markah sangat. In fact, I rasa patut dia rendah sikit, tapi I bagi 2 just because. Satu tak fair lah. Satu aku rasa satu tak fair. 2 okey lah. Satu lah. Satu. Dia just reach 2 lah. Jangan cukup-cukup dapat 2 lah. Tak ada. Something like that lah. So, alright, that's it Matrix guys. Again, kita orang bukan the big fan. I think kalau Mus ada, mungkin Mus dia big fan of Matrix. Kalau dia boleh back up a lot of Mus terus cuti hari ni. Kita review. Tapi kita sebagai bukan big fan ni rasa tak begitu convince dengan dia punya take kali ni lah. And I know mungkin ada ramai fan kat luar cakap, kau salah, kau tak faham, dia ada reason dia buat macam ni. Okay, tak apa. Tak, Matrix, kita orang Matrix movie dia selalu akan create lot of tu kan. create conversation lah. Tapi aku tak sure lah kan cerita ni ada orang yang akan really mempertahankan ya. Okay, tapi kalau ada boleh komen, komen kat bawah tu kan. Tolong ada komen challenge sikit. Zaf kata tak apa-apa dia buat ni. Neo punya cerita ni kan. Okay. Alright. Thank you for watching semua. Terima kasih Zaf, terima kasih Nabila. Hope you guys enjoy the show kali ni, review kali ni. Dan saya host anda Riz. Kita jumpa lagi the next round. Bye bye dan Assalamualaikum. Ciao. Apa Podcast.